memainkan peranan yang sangat penting dalam pengurusan media tanaman kita. pH yang sesuai biasa untuk media tanaman kita lebih kurang dalam 5.5 sehingga 6.5. Itu yang paling sesuai. Apa yang akan terjadi apabila nutrien itu rendah? Apa akan terjadi apabila pH media itu rendah? Akan berlaku nutrien locking. Nutrien locking ini adalah nutrien yang terkunci, di mana pokok tidak dapat menyerap nutrien tersebut ke dalam tanaman dan mulalah pokok akan menimbulkan simptom-simptom. pH sangat-sangat penting. Sebab itulah apabila di mana-mana pun lokasi, apabila kita turun ke lapangan, kita akan cek dulu sama ada pH yang kita betul atau tidak. Begitu juga dengan mitigasi. Kita kena cek dulu pH. Kita kena pantau dulu pH. Kalau pH okey, 100% okey, yang baru kita boleh tengok apa kekurangan musuh yang berlaku. Ini perlu ditekankan sebenarnya. Stabilkan pH terlebih dahulu. Jangan kita tengok pada masalah kepada diserangnya klosor. Ini masalah kepada kekurangan ferro. Ini masalah kepada kekurangan magnes. Itu tidak tepat. Tengok kepada pH dulu. Kerana apabila pH rendah, ferro adalah salah satu yang tidak dapat naik pada tumbuhan. Itu jelas. Seterusnya kita tengok pada penyelarasan bacaan mengikut pada kesesuaian tanaman. Ada kajian yang kita akan tunjukkan nanti. Untuk rakyat juga saya banyak sedang membuat beberapa kajian pemerhatian berkaitan pembacaan menggunakan beberapa peringkat tanaman. Sebab banyak jurnal yang saya jumpai dan banyak kajian yang telah saya jumpai sama ada di luar negara ataupun di dalam Malaysia kita sendiri, di mana pembacaan sepatutnya perlu diubah bagi setiap peringkat pertumbuhan. Untuk contoh sebagai yang pertama adalah peringkat vegetatif. Untuk peringkat vegetatif, pembacaan kita perlu lebih sebenarnya kepada peringkat pertumbuhan, iaitu elemen growth di mana nitrogen, nitrogen yang tinggi. Tetapi apabila berlaku pada peringkat pembungaan, bukan nitrogen yang perlu lebih tinggi. Kita lebih fokus pada K, kalsium dan juga fosfor. Peringkat awal ketika pembungaan itu berlaku, sepatutnya ppm untuk fosfor kita perlu naikkan sedikit. Dan yang tadi daripada awal tadi, pada peringkat penanaman awal, kita menggunakan, sepatutnya kita push juga kepada ppm tinggi sedikit untuk fosfor bagi membantu pengakaran. Sebab itu apabila di dalam penanaman kita di lapangan, di dalam rumah tanaman kita menggunakan rock phosphate untuk membantu pokok push dari segi aqua. Ini sepatutnya perlu dibuat di dalam mitigasi. Gubahan-gubahan ini. Jadi pada saya melihat untuk masa akan datang, kita tidak boleh hanya menggunakan satu formulasi saja untuk semua peringkat umum. Kita perlu guna 2 ataupun 3 stage tanaman. Dan di Terengganu, kita untuk tanaman rock melon memang kita mengakui kita menggunakan 3 stage pembajaan. Dan untuk timun batang kita menggunakan 2 stage pembajaan. Untuk cili kita menggunakan 3 stage pembajaan. Dan untuk hari ini kita tak kongsilah kepada tuan-tuan formulasi tersebut. Kalau nak kena khusus khusus secara itu sebab benda ni cerita panjang. Dan dari segi pengiraan pun mungkin memang panjang. Mungkin tuan-tuan boleh rujuk di laman web dan juga di dalam Facebook saya ada sebenarnya dari pengiraan pembacaan tersebut saya kongsikan. Yang seterusnya kita pergi kepada soalan yang seterusnya adalah berkaitan dengan time. Ini masa yang sesuai untuk mitigasi. Perlukah sebenarnya kita mengikut time, mengikut masa? Pukul 7 pagi, pukul 9 pagi, pukul 11, 12, 1, 4 petang. Sebenarnya kita perlu melihat kepada keperluan harian. Kalau kita telah mahir, sebenarnya untuk jadi seorang usahawan ataupun petani, kita perlu berada di lapangan seharian, setiap hari. Orang petani kalau betul-betul dia hebat, dia berjaya, dia tak bincangkan anak lain.
Okey, kebanyakan masa dia berada di lapangan. Okey. Okey, yang pertamanya bagaimana saya kata time ni, masa ni sebenarnya tidak semestinya pembacaan tu kita buat pada pukul 8 pagi, pukul 10, pukul 12, mengikut exactly masa tersebut. Okay. Kita kena tengok dari segi keadaan cuaca semasa. Sebab kalau di kamera Highland, okay, pembacaan dibuat mengikut kepada skala masa dia, pada skala cahaya yang diterima dan juga kepanasan yang diterima. Okay. Ini adalah kunci utama sebenarnya. Apabila penurunan berat basah di dalam kita punya media tanaman tu sehingga 45%, baru kita mula start beli balik baja, kita naikkan sehingga 70% hingga 80%. Itu sebenarnya cara kaedah yang paling tepat. Okey, jadi gitu. Okey, sebab pokok tidak akan menerima jika berlebihan. Okey, awas dengan yang cara kaedah berlebihan kerana akar akan lemas dan itu akan mengundang kepada lepuk batang. Okey, dan juga itu penyakit akar. Okey, jadi seterusnya fahami juga kita punya life cycle tanaman. Okey, jangan sekadar kita tahu untuk beri baja saja. Okey, kita kena tahu bila masa pokok kita mengeluarkan bunga, bila masa pokok itu dah habis berbunga. Sebab apa yang kita nak buat, kita akan beri push baja pada masa-masa tertentu. Okey, sebagai contoh untuk peningkatan fosforus ataupun kita buat semburan NKP, monokalium fosfat. Okey, monokalium fosfat ni adalah unsur dia ada kalium dan juga fosfat. Okey, sepatutnya ketika peringkat sebelum daripada masa putih nak keluar tu, kita perlu buat semburan ataupun kita naikkan ppm baja kita sehingga 20 ppm. Okey, kalau biasa baja kita dalam 50 ppm, kita tingkatkan, naikkan 20 lagi ppm sehingga ke 70 ppm. Okey, fosforus tidak banyak digunakan, tak ada masalah. Ataupun kalau kita boleh guna cara foliar. Okey, semburan foliar. Kalau untuk amalan saya, okey, di lapangan biasanya kita akan itu cara saya kaedah sendirilah. Ketika peringkat awal pembungaan, kita perlu push, okay, untuk beri pembungaan yang perfect. Terus secara konvensional, dari sistem pengair irigasi ini perlu ditingkatkan. Okay, sifat media itu sendiri, adakah kita menggunakan media kokopit 100% ataupun kita buat campuran. Okey, campuran yang terbaik adalah campuran 30% perlite, okey, 70% kokopit. Okey, dan kokopit yang paling sesuai adalah apa? Adakah kita perlu gunakan fiber 100% ataupun kita guna dia punya khas 100%? Okey, ini nak kena tengok balik. Okey, sebab apabila kita letak fiber, kita kena tambahkan fiber lebih kurang dalam 20 hingga 30% supaya kita dapat meningkatkan permudaraan di dalam media kita. Okey, jadi saya tu ada faktor-faktor berkaitan dengan kedudukan penitis kita bagaimana sebab. Jadi benda ni saya rasa teknikal yang tidak perlulah saya sebutkan di sini. Okey, tadi tak ingat nak slide. Okey, seterusnya kita pergi kepada sumber bekalan air. Okey, kalau kita tengok berkaitan dengan sumber bekalan air ini yang banyak saya jumpa bermasalah. Okey, pencarian sumber air dibuat selepas daripada pembersihan kawasan. Okey, dah beribu-ribu modal habis untuk pembersihan kawasan, tetapi rupanya air tidak sesuai. Okey, antara faktor-faktor yang biasa saya jumpai adalah kandungan feren lah.
Cara kita nak menghilangkan dari segi gas klorin tersebut, cuma kita takungkan air tersebut selama 24 jam dalam keadaan penutup yang terbuka. Okey, klorin yang akan, gas klorin yang terkandung dalam itu akan keluar. Okey, dan selepas itu barulah kita boleh gunakan untuk pengairan kita. Itu adalah kaedah dan cara yang terbaik. Okey. Ada terjadi di Melaka baru ni, saya ataupun di Pahang. Okey, sahabat saya ada mengutarakan problem dia adalah hidrogen sulfida. Okey, hidrogen sulfida daripada kolam dan juga ada juga daripada telaga Tiu. Okey, apabila tuan lihat di dalam air yang mengandungi hidrogen sulfida ni, air dia akan nampak berminyak. Okey, nampak berminyak dan akan ada kesan kelodok. Okey, di tepi. Dia akan menyumbat kepada sistem piping kita. Sama juga dengan ferron. Okey, apabila ferron melebihi daripada 5, masalah piping tersumbat akan timbul dan masalah nutrient availability pun akan timbul. Okey, ini adalah contoh hak water untuk magnesium dan kalsium. Biasanya jarang kita jumpai hak water di kawasan kita, kecuali saya rasa mungkin di sebelah pantai barat dekat Perak mana sebut ada problem ni. Okey, di Terengganu, okey, di kawasan yang telah beliau telah menghabiskan duit lebih kurang dalam RM30,000 untuk membuka kawasan penanaman tembikan. Okey, dan tanaman tembikan telah dimulakan bertanam dengan menggunakan air ini. Okey, ferrous sangat tinggi, okey, melebihi 5 dan ke atas. Pokok mengalami masalah bantuk terus, okey, dan karak-karak timbul pada permukaan daun akibat daripada pengairan yang dibuat. Okey, kita kena lihat balik berkaitan dengan kesan antagonistik ini. Okey. Okey, untuk kaedah-kaedah meningkatkan kualiti air umumnya, sebenarnya pengudaraan adalah king. Pengudaraan adalah raja untuk merawat air. Okey, sama ada air itu mengandungi hidrogen sulfida ataupun air itu mengandungi kandungan ferron yang tinggi. Pengudaraan adalah penting. Kaedah untuk kita menyusun ataupun menyusun cara tangki untuk naik kepada sistem kita supaya pengudaraan itu berlaku itu penting. Okey, jadi kita kena lihat benda itu. Okey, sebagai contoh untuk di kawasan Kuala Berang di Terengganu sana, mereka menggunakan kaedah air yang diseduh daripada biji tangki. Okey, apabila 4 biji tangki itu pengudaraan berlaku bersama dan air tersebut terus dimasukkan di dalam tangki untuk penggunaan baja AB lah, okey, untuk penggunaan baja AB dan terus ke lapangan. Tidak ada masalah dengan kaedah tersebut. Okey, jadi boleh. Okey, memang pengudaraan memang penting lah. Okey, terutama selain itu juga kita dapat meningkatkan kandungan oksigen. Okey, apabila oksigen sebenarnya kurang pada kita punya media, okey, yang biasanya yang kita jumpai adalah hidroponik lah. Okey, masalah pada sistem hidroponik ni, terutamanya hidroponik kaku. Okey, yang menggunakan air stok tidak mengalir, tidak pump tidak bergerak, okey, yang menyebabkan kurangnya oksigen dan biasanya aqua akan menunjukkan sistem, aqua akan jadi gelap hitam. Okey, aqua gelap hitam. Itu adalah salah satu daripada menunjukkan sistem di mana kekurangan unsur, kekurangan oksigen pada aqua tersebut. Okey, ada kaedah rawatan yang biasa yang saya disyorkan adalah menggunakan hidrogen peroksida lah. Tapi hati-hatilah, hidrogen peroksida ni dia punya yang tinggi. Okey.
Okey, seterusnya kita pergi kepada guna RRD. Okey, di blok PLP Pesut kita guna RO, reverse. Okey, kalau ada yang guna saya tampillah. Okey, sebab benda ni sangat mahal. Okey, mungkin boleh diguna pakai tetapi kos adalah sangat tinggi. Okey, rawatan rawat dan takung. Okey, biking juga pilih syahid. Okey, penapis adalah wajib dan pastikan penapis diselenggara dengan betul. Okey, seterusnya berkaitan dengan standard kualiti air Jabatan Pertanian. Okey, sertifikasi 1000 dan ke bawah. Okey, ini apabila di Kelantan, contoh di Kelantan sana ada sahabat saya melihat air yang digunakan. Okey, air yang digunakan air JBA, Jabatan Bekalan Air. Okey, PPM. Okey, isi untuk air bekalan air pada kadar 300 hingga 350. Okey, microsibin. Okey, dia agak tinggi. Berbeza dengan negeri Terengganu, air di Terengganu untuk dia isi biasanya lebih kurang 57 sehingga 70. Okey, microsibin. Okey, jadi 300 dengan 57 memang jauh beza. Okey, tetapi apabila kita nak buat pembajaan, kita perlu menolong okey nilai air yang kita dah ada sepatutnya. Okey, contoh kalau kita nak buat pembajaan 3.0, okey, sepatutnya kita kena lebih 3 lebih. Okey, ini menimbulkan sebenarnya masalah. Okey, takut pokok itu akan bermasalah. Okey, tapi ini dilema yang kita perlu hadapi. Okey. Okey, seterusnya jadi tuan-tuan boleh semak balik nanti kualiti air di tempat tuan-tuan, bawa kepada Jabatan Pertanian untuk buat siasatan lanjut. Okey, kita tengok kepada pembacaan mitigasi. Okey, faktor yang perlu diambil kira lah dalam pembacaan mitigasi ini adalah jenis tanaman itu sendiri. Okey, keperluan air tanaman, banyak mana tanah air dulu. Okey, dan seterusnya adalah medium tanaman yang digunakan. Okey, jenis tanaman. Okey, ini memainkan peranan penting kerana ini menentukan apakah baja yang kita akan beri. Okey, jadi setiap nutrien adalah berbeza dan olahan formulasi mestilah ikut pada keperluan tanaman. Okey, sebagai contoh di sini saya ada sediakan, ini adalah contoh adalah tipu di mana ini adalah range yang digunakan untuk mitigasi. Okey, bagi peringkat daripada peringkat vegetatif dan juga peringkat sehingga ke peringkat buah. 10 minit lagi. Okey, baja AB adalah baja mikronutrien dan baja makronutrien. Okey, kenapa wujudnya baja A dan juga B? Okey, ada ramai yang saya terjumpa sebenarnya mereka tidak menilai. Jadi mereka tidak tahu bahawa reaction yang berlaku di antara baja A dan juga B adalah sangat sangat cepat. Okey, jadi banyakkan dia menggunakan satu balti, dimasukkan baja A, dimasukkan baja B, baru dia masukkan ke dalam tangki air baja mereka. Okey, itu adalah totally salah. Okey, kerana apa tuan-tuan? Kerana baja kalsium. Kalsium yang ada pada baja A, okey, dan juga fosfat dan juga sulfat yang wujud pada baja B tidak boleh bercantum pada pekatan yang tinggi. Okey, itu kena tahu. Okey, akan membentuk kalsium fosfat dan juga kalsium sulfat. 95 sehingga 98% tidak larut air. Okey, reaction ni sangat cepat. Okey, baja tuan-tuan akan rosak. Akan rosak dari segi kalsium, akan rosak fosfat, akan rosak sulfat. Okey, saya ada 10 minit lagi, saya cepat sikit. Okey, pembacaan bagi kepada makro juga mikro dan biasanya pengubahan dibuat pada pembacaan makro. Okey, mikro biasanya dikekalkan sebegitu kerana mikro kita boleh gantikan dengan pembacaan secara foliar. Okey, jelas ya? Okey, tapi kita kena sentiasa hati-hati dengan aras mikronutrien ni. Okey, sedikit saja sebab dia digunakan hanya terlalu sedikit. Jika kita terlebih daripada yang sepatutnya, dia akan merosakkan kita punya formulasi pembacaan.
Okey, jadi kita perlu hati-hati. Ada cara pengiraan dia belum betul. Jangan pakai cendok ikut dah, pakai satu sudu. Okey, okey, mangan sepak satu sudu, orang satu sudu. Okey, tidak boleh macam tu. Ada pengiraan dia. Dan insyaAllah di Jabatan Tanah kita boleh ajar tuan-tuan bagaimana cara untuk mengira BPM bajet. Okey, ini adalah contoh arah mikro dalam larutan nutren. Dikatakan tomato, cucumber, eggplant, pokok telur. Apa tu? Terung, terung. Terung, pepper, strawberry dan melon. Kalau kita lihat sini, kandungan mikronutrien dia adalah lebih kuat, tidak lagi. Jadi itu menandakan bahawasanya apabila kita nampak perubahan pada makronutrien. Pemahaman tentang fungsi nutrien itu kita perlu jelas. Di mana sebagai contoh, ramai orang kata kalau nitrogen ni untuk peringkat daun, kalau fosforus untuk peringkat akar dan K untuk buah sahaja. Totally dia tidak betul, tidak tepat. Bukan tidak betul tapi tidak tepat. Kerana kita perlu tahu bahawa nitrogen ini adalah elemen. Dia diperlukan kepada seluruh tumbuhan. 80% daripada umur pokok kita menggunakan lebih kurang sepenuhnya daripada tumbuhan, separuh daripada tumbuhan. 80% adalah asimilasi nitrogen. Kita tahu. Dan untuk fosforus, ini adalah elemen tenaga. Untuk ATP, kita jelas untuk ATP. ATP ini adalah untuk tenaga bagi proses fotosintesis. Kegunaan sedikit sahaja. Sedikit. Kalau tuan-tuan perasan, penggunaannya sangat sedikit berbanding dengan kalsium. Walaupun kalsium adalah makronutrien tapi primer. Tapi penggunaannya sedikit, fosforus ada sedikit. Biasanya fosforus dalam 50 sehingga 70 ppm. Tetapi untuk kalsium 150 sehingga 250 ppm. Besar kalsium itu. Tapi orang tak nampak benda ni. Selain itu juga untuk peringkat pembungaan, untuk peringkat pengakaran dan jaga-jaga dengan fosforus toxicity, dia akan mengakibatkan daripada berlakunya defisiensi. Kebanyakan untuk tanaman pada keadaan di lapangan konvensional penggunaan tahi ayam. Tahi ayam yang tinggi. Penggunaan tahi ayam yang tinggi untuk makluman pada tuan-tuan, tahi ayam mengandungi unsur P yang tinggi. Apabila berlaku unsur P yang tinggi, ini menyebabkan masalah kepada pokok. Mula-mula biasanya dia akan berlaku kekurangan zinc. Nampak kita akan nampak sistem zinc yang akan timbul. Selepas itu kita akan nampak sistem iron yang akan timbul dan seterusnya sistem magnesium. Ini tiga berarti yang akan berlaku pada awal, tengah dan akhir. Jadi kita kena tengok. Selain itu juga berkaitan dengan kalium, di mana health element kalium akan memainkan peranan kepada 60 enzim di dalam tanaman kita. Kita perlu tahu benda itu 60 enzim. Menghidupkan, menggerakkan 60 enzim di dalam tanaman. Itulah enzim untuk elemen growth, itulah enzim untuk pembungaan, itulah enzim untuk peringkat berbuah. Jadi kita kena beri kalsium yang secukupnya lah. Biasanya kalsium ni kita akan upgrade pada peringkat bunga. Start daripada awal pembungaan tadi kita akan letak fosforus. Apabila di tengah kita akan letak K. Dan sehingga peringkat berbuah. Kita akan tinggikan kandungan K tersebut. Selain itu juga dia mengawal stomata, mengawal tumbuh pokok, dan juga sistem keselamatan security pokok itu sendirilah. Memang ada. Jika tidak cukup kandungan K di dalam tanaman kita ni, pokok akan mudah diserang oleh daun. Daun mildew, biasa powdery mildew, dia akan mudah. Pokok akan akar daun mildew itu akan cepat penetrate pada daun. Seterusnya kita tengok sikit pada itu juga kita ni ada satu kajian yang tunjukkan pemilihan bajet yang sesuai di mana ammonium nitrate dengan juga nitrate. Mana menunjukkan apabila penggunaan 100% nitrate menyebabkan K concentration meningkat tinggi
berbanding dengan kita guna campuran 60-40. Okey, ini kajian yang telah dibuat. Okey, ini membuktikan bahawa kita nitrat tidak ada masalah sebenarnya dalam penggunaan. Tetapi ada biasanya orang gunakan ammonium nitrat, okey, dan juga urea, okey, untuk sumber yang punya NH4. Okey, tidak ada masalah sebenarnya, tetapi kandungan dia, nisbah dia kenalah kata berbeza. Okey, kandungan nisbah dia rendah untuk amonium. Okey, kita tengok sedikit berkaitan dengan kadar pengambilan nutrien ini. Ini adalah beza kenapa. Okey, kenapa sebenarnya kalsium dan juga boron biasanya kita perlu beri secara foliar. Okey, kerana kelemahan dari segi passive uptake dan juga slow removal. Okey, jadi kita kena tengok benda. Tetapi ada sebenarnya bahan yang membantu dari segi penyerapan kalsium. Lebih kurang kalau ikut pada standard yang diberikan, orang kata sampai ke 1000 kali ganda penyerapan kalsium. Ada bahan yang tersebut, kita akan bincangkan pada akhir slide nanti. Okey, jadi bila kita tahu keadaan aktif uptake, intermediate uptake dan juga passive uptake, kita perlu membuat penyelarasan media. Okey, iaitu flushing. Flushing itu penting. Okey, sama ada kita jalankan setiap hari ataupun 2 hari sekali, 3 hari sekali, ataupun 5 hari sekali, ataupun seminggu sekali terpulang. Pada tuan-tuan, lihat kepada problem tersebut. Okey, kadang-kadang kalau kita cek baja kita yang keluar pada media tanaman, jika contoh kita beri baja pada masa itu 2.8, kemungkinan air yang keluar pada media kita adalah 3.8 ataupun 4.0. Okey, kalau tuan-tuan tidak cek betul-betul, kita rasa macam okey kita beri, kita tak pernah cek. Ada pernah cek ke? Okey, kita tak ada air daripada polybag kita tu keluar, kita cek isi dia berapa. Okey, perbezaan yang perlu ada hanyalah 1.0 sahaja. Okey, contoh apabila kita beri isi dia 2.8, paling tinggi adalah 3.8 sahaja, tidak boleh sehingga 4. Kita perlu buat penyelarasan tersebut, kawal dia punya kandungan isi. Okey. Okey, seterusnya ini adalah keperluan air, kajian yang telah dibuat. Ini untuk tanaman cili sehingga 2.9 liter sehari. Ini pada kadar yang panas. Ini kita kena tengok balik cuaca memainkan peranan yang penting untuk kita buat pemberian baja. Okey, jadi kalau bagi saya, tuan-tuan cek sahaja dari segi kelembapan media tersebut. Okey. Okey, ini keupayaan tanaman berkompit dengan berat paling tinggi 912%. Okey, daripada dry weight. Okey, dan 100% berkompit 8 kali berat piring dia. Okey, ini pengawal cili kesan isi. Okey, kalau kita lihat ni 2.4, 2.6, 2.8 ada peningkatan berkaitan 2.4 dekat vegetatif, 2.6 pada peringkat kebungaan dan 2.8 pada peringkat buah menghasilkan hasil yang lebih tinggi. Okey, berbanding dengan menggunakan 2.5 atau pembacaan pada kadar 2.3, 2.5, 3.0. Okey, kalau kita akan beza di sini. Okey, yang ini 2.7, 3. Jadi PEC yang sesuai ketika membuat pembacaan itu amat penting sekali. Okey, saya nak mula benda ni tuan-tuan boleh tengok sendiri nanti bagaimana dia punya water uptake itu sangat tinggi apabila isi teratur. Okey, ini adalah jadual pemberian baca. Terima kasih. Ini adalah hanya panduan kepada tuan-tuan, tidak wajib dipatuhi. Kita kena lihat pada keadaan sekitar kita, sama ada hari tersebut terlalu panas ataupun lembab, kita sedang sahaja. Okey, kita tengok itu. Okey, ini formulasi cili. Ini adalah formulasi cili daripada sahabat saya, Cik Azwan. Okey, Abdullah. Okey, dan saya lihat formulasi ini adalah formulasi yang balance. Dari segi nutrien tersebut dan memang sangat bagus lah. Okey, untuk tanaman. Okey, seterusnya ini adalah pemberian tanaman untuk tanaman terpilih. Okey. Okey, ini saya nak tekankan berkaitan dengan biostimulant. Okey, diterangkan ada masa lagi saya. Sikit ya.
Okey, jadi untuk biostimulan. Okey, di Terengganu banyak dah disebar berkaitan penggunaan biostimulan ini. Okey, kerana antara salah satu daripada biostimulan ni banyak sebenarnya dia punya apa dia orang panggil bahan-bahan dia yang pertama asid amino, ekstrak rumput laut, asid humic, asid fulvic, mikrob yang berfaedah, bacillus, trichoderma, cytosan dan juga gambustin. Okey, jadi saya ceritakan sedikit berkaitan dengan biostimulan. Okey, sebenarnya molekul organik yang dapat meningkatkan respon fisiologi tanaman. Dapat meningkatkan pengambilan nutrien dan juga air. Merangsang antibodi bagi pertahanan tanaman, mencimatkan penggunaan baja. Jadi contoh salah satu adalah asid amino. Asid amino ni sebenarnya dia membuka channel di dalam akar tanaman untuk penyerapan kalsium. Ramai orang tidak ambil channel berkaitan dengan kalsium kerana kalsium ni macam tepi-tepi saja. Sebenarnya kalsium ni sangat penting pada tanaman untuk pembentukan dinding sel dan juga untuk pembahagian sel supaya barulah buah kita berkembang dengan baik. Kalau kita bagi K yang terlalu tinggi tetapi kalsium kita abaikan, pokok akan ada masalah, buah pecah. Buah akan pecah, pokok akan cepat layu. Kalsium adalah key. Kalsium adalah king bagi saya. Kerana kalsium bagaimana. Jadi sekarang ni banyak dah produk-produk yang jual 3 kali ganda kalsium sebab nampak dia punya kalsium. Tetapi pengambilan kalsium adalah secara pengambilan kalsium ni sebenarnya adalah secara kehilangan air kepada transpirasi. Satu-satunya cara dia. Tetapi apabila kita mau dibantu dengan asid amino, kalsium akan dapat naik lebih kurang 1000 kali ganda daripada biasa. Jadi penting kita menggunakan biostimulan kita untuk kita mencapai target di dalam tanaman kita. Ini adalah rumput laut. Tengok di sini. Banyak manfaat. Dan sahabat-sahabat saya banyak yang menggunakan ekstrak rumput laut ni di seaweed solution yang disebut ketika peringkat tanaman. Sehingga batang pokok itu boleh kata besar-besar kasar lah. Penyerapan nutrien, kapilari, nutrien dia tersebut memang cantik. Asid humic dan asid humic dan juga fulvic acid. Ini adalah antara salah satu buffer pH media kita. Di dalam tanah pun kalau kita menggunakan asid humic dan juga asid fulvic ni, pH tanah kita tidak mudah untuk berubah ke arah asid dan juga atau ke arah alkali. Jadi kita perlu gunakan untuk pengaktifan 62 jenis enzim dan juga kilit. Kilit ni dia akan masuk, dia akan mencegah dan juga mencegah nutrien-nutrien tersebut supaya tidak ada reaction di antara satu sama lain walaupun berlaku perubahan pH. Itu penting kita tahu. Selanjutnya juga dapat meningkatkan kualiti hasil dan juga rasa dan merangsang untuk pam foton. Kerana pada layer laut kita ni kita ada dia positif dan juga negatif. Jadi apabila pengambilan ion yang terbaik berlaku di dalam tanaman, menyebabkan fotosintesis berlaku sangat-sangat cepat. Dan ini terakhir sekali adalah pengurusan kerajaan ni melalui konsep 4A. Kita perlu amalkan dan kemahiran dalam mengenal pasti sifat dan juga diagnostik tanaman itu saya sangat-sangat syorkan dan pastikan tuan-tuan tahu berkaitan dengan fungsi nutrisi itu sendiri bagi memastikan pengurusan kerajaan dan penjagaan tanaman dapat dilakukan dengan sempurna, insya-Allah. Jadi saya rasa itu saja perkongsian saya pada hari ini. Saya mohon maaf andai kata mungkin tidak tepat pada ekspektasi tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan boleh hubungi saya nanti ataupun dalam Facebook saya Ahmad Saib Ahmad Saib ataupun di talian telefon direct 010 900 5157 010 900 5157. Kita boleh berkongsi teknik-teknik kerajaan kita dan juga kaedah-kaedah yang telah digunakan. InsyaAllah wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi sebelum tu kami ingin buka kesempatan ini untuk para jemputan dan peserta, sekiranya ada soalan boleh ajukan kepada Tuan Penceramah. Silakan Cik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nizam Abidin bin Muhammad. Saya nak dapatkan sikit pencerahan daripada Tuan. Okey, saya ada gudang ataupun kilang baja yang menghasilkan. Saya ada supplier baja AB. Jadi macam mana tu kilang baja tu? Saya supplier baja AB. Saya ada gudang atau kilang baja yang supply baja AB lah. Okey. Saya nak Tuan adalah seorang pakar di Jabatan Pertanian untuk pengerjaan. Saya nak minta Tuan share formulation yang terbaik untuk crop melon, sayur-sayuran dan timun. Dan kenapa Tuan yang Tuan share tadi tu, kenapa formulation tu adalah yang terbaik daripada Tuan? Okey, itu saja. Ya. Okey, tadi masuk Tuan dah dapatkan formulasi pembacaan. Okey, yang terbaik. Betul. Ya. Okey, dan apakah formulasi itu? Betul. Ya. Okey, jadi sedikit pencerahan berkaitan dengan formulasi. Sebenarnya untuk formulasi dia bergantung pada keadaan semasa dan tempat itu sendiri. Okey, sebagai contoh tanaman di kawasan di Cameron Highland. Okey, formulasi ini sangat berbeza. Okey, berbanding dengan tanaman di lapangan kita di bawah. Okey, di kawasan bawah, di kawasan tengah. Okey, di kawasan luar negara memang tidak sama formulasi itu. Dan sebenarnya untuk formulasi ini dia sangat berbeza. Okey, kita perlu melihat daripada berbagai sudut. Faktor-faktor cahaya, faktor-faktor penghasilan dan juga faktor penyerapan nutrien itu sendiri dan juga akor. Untuk Jabatan Pertanian setakat ni lah, tidak banyak lagi, baru nak start dari segi percubaan untuk mereka cipta formulasi dan juga kaedah-kaedah baru. Saya akui mungkin ini adalah sedikit terlambat kerana formulasi-formulasi daripada luar negara banyak dah bertanda di Malaysia dan daripada hasilnya akan berangsangkan. Tetapi insya-Allah untuk Jabatan Pertanian kita akan cuba bersama sahabat saya Cik Azwan dan juga tim-tim Jabatan Pertanian Negeri Terengganu dan juga mungkin pihak penyelidik daripada Badan UPM. Kita akan ada banyak juga discussion bagi kita nak mengeluarkan satu formulasi yang terbaik, the best nutrient in the world lah, kata. Itu saya rasa yang boleh jawab lah. Okey kan? Boleh? Okey, ada soalan lain berkaitan dengan itu? Ataupun tuan-tuan boleh PMP dah? Ada? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya pasal ni pH dengan humidity test. pH dengan humidity test, kelengkapan tu, kadar kelengkapan tu. Okey. Bila kan waktu terbaik untuk test tu diambil? Macam awal pagi sebelum lagi siraman ke, dalam tengah hari ke? Mana yang untuk dapatkan nak check dari segi isi. Okey, sebenarnya peringkat untuk kita melihat dari segi nutrien itu sendiri, sebenarnya kalau tengah hari ini memang kita akan nampak jelas. Okey, air banyak diambil berbanding dengan banjir. Okey, ini akan menyebabkan isi di dalam meja kita adalah tinggi. Okey, kita biasanya akan sudah dengan air kosong atau air yang mengandungi banjir nutrien yang rendah. Okey, jadi pemantauan dari segi isi ni sepatutnya dibuat pada sebelah pagi. Okey, peringkat awal untuk kita penanaman kita nak berikan
isi yang terbaik pada hari tersebut. Okey, biasanya selepas daripada berlakunya penyerapan ataupun berlakunya penyerapan nutrien ataupun fotosesi, memang pada akhir petang tu isi akan sangat berbeza. Jadi cek pada sebelah pagi adalah paling utama. Okey, tuan? Okey, sila. Saya ni daripada Guru Selangor. Saya menggunakan air kolam untuk sebagai sumber air untuk irigasi saya. Dan masalah saya hadapi adalah air kolam saya ada banyak organic matter yang menyebabkan tube saja. Walaupun saya ada menggunakan filter, east filter 120 mesh, tapi kita tak boleh filter dia. Apakah solusi yang dengan kos rendah? Masalah ya. Okey, jadi adik cek Jabatan Pertanian ada datang buat checking ke atau tidak lagi? Tak panggil lagi. Okey, jadi saya showkan sebab di Jabatan Pertanian kita ada bahagian conservation. Okey, conservation ni adalah pemeliharaan air ni. Okey, pemeliharaan tanah, tapi dia ambil maklum berkaitan dengan pengurusan air juga. Okey, jadi bagi saya lah untuk masalah organik tersebut boleh minta dengan Jabatan Pertanian untuk datang ambil sampel air, kita buat analisis dan kita akan cuba sama-sama untuk cari solusi. Itu yang saya boleh jawab, saya rasa lah. Okey, sebab benda ni agak kompleks sebenarnya, rawatan untuk kandungan organik yang tinggi di dalam air. Memang agak kompleks sedikit. Okey, itu saja yang boleh jawab. Okey, 3 soalan saja kok. Ada lagi? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali mengucapkan pencerahan yang jelas kepada Tuan. Cuma saya nak tanya berkaitan dengan macam puan-puan begitu tadi, dia menggunakan blood booster untuk tanaman watermelon. Okay. So macam saya tahu kepesanan menggunakan poliarit puan dan kepada juga booster. Sekiranya kalau ada dan kondisi booster boleh resipi untuk blood booster. Betul? Okey, untuk blood booster sebenarnya dia lebih kepada bahagian Jabatan Pertanian kita ada bahagian bibit. Okey, di mana mereka yang banyak memberikan ilmu berkaitan dengan blood booster tersebut. Tetapi untuk di Jabatan Pertanian tuan-tuan sebenarnya kita dah dapat akses untuk cara pembuatan blood booster di dalam Facebook ataupun di dalam YouTube. Jelas, di dalam YouTube yang dihasilkan oleh bahagian bibit, bahagian pembangunan industri tanaman ada menyatakan cara dan kaedah membuat blood booster. Okey, jadi saya rasa tak perlu dah kita nak pergi jauh-jauh. Kita hanya buka telefon kita tengok blood booster tersebut dan kita boleh buat sebenarnya sangat-sangat mudah. Okey, dan blood booster itu sendiri memang mendatangkan kesan yang sangat signifikan terhadap pertumbuhan, penggunaan dan juga hasil tersebut. Tetapi kena ingat, apabila kita menggunakan blood booster, kita telah boost tanaman tersebut. Jadi untuk memboost bagi nak cover balik, kita perlu pembacaan yang lebih ekstrim. Okey, jadi itu sedikit sebanyak maklumat berkaitan dengan blood booster. Jadi saya rasa Cik Azwan, kita adalah pakar dalam pembuatan blood booster. Mungkin akan datang boleh kongsikan mungkin dalam Facebook dia sendiri kan atau bagaimana. So, okey, Marat. Okey, tak ada soalan dah. Okey, saya serahkan kepada pihak Gusti. Terima kasih.